Jangan mainkan dia punya tu. Para pembentang, para juri dan semua hadirin dipersilakan duduk. Pastikan anda telah membuat imbasan kod QR yang telah ditampar di pintu masuk bilik ini bagi tujuan SPL KPM. Untuk makluman semua, sesi pembentangan ini akan dirakam dan akan disiarkan secara siaran tertunda di YouTube College Matrikulasi Negeri Sembilan. Mohon semua memastikan telefon bimbit sentiasa dalam mod senyap. Sila berikan tumpuan sepenuhnya semasa sesi pembentangan sedang berlangsung. Sesi pembentangan akan bermula sebentar lagi. Selamat sejahtera, para pembentang, para juri, seterusnya hadirin yang dihormati. Selamat datang ke pembentangan sesi selari 2, Konvensyen Penyelidikan, Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023. Kompi 3 2023. Pada petang ini, kita akan mendengar pengkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 3 kumpulan akan membuat pembentangan pada hari ini, iaitu Puan Siti Najwa binti Nazal dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor, Puan Nur Adila binti Abdul Aziz dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, Puan Mulyani binti Muhammad Effendi dari Kolej Matrikulasi Johor. Hadirin sekalian, pembentangan hari ini akan dijurikan oleh Dr. Rozaini binti Tukimin dari IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur dan Dr. Hairul Faizi bin Lokman dari Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi IPG Kampus Ilmu Khas. Para pembentang dan hadirin yang sekalian, di sini akan dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Setiap pembentang akan diberikan masa 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. 5 minit diberikan untuk sesi soal jawab. Loceng akan dibunyikan 1 kali sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Semua peserta pembentangan dikehendaki kekal berada di dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Hadirin sekalian,
Masa yang dinanti telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menakor apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori penyelidikan. Untuk itu, sesi pembentangan akan dimulakan dengan menjemput pembentang yang pertama, iaitu Puan Siti Najwa binti Nazar dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor dengan tajuk AR-based teaching aid to enhance visualizations of 3D force system. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para juri KON P3, pihak penganjur dan juga peserta-peserta KON P3 pada hari ini. Saya Siti Najwa binti Nazal daripada Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor, merupakan wakil daripada ahli kumpulan saya iaitu Encik Muhammad Azwan bin Ruslan, Puan Amira Jalaluddin dan juga Encik Farah Ayuni binti Jasni. Augmented reality, AR-based teaching aid to enhance visualization of 3D force system. Sebelum saya mulakan presentation pada hari ini, saya mohon izin untuk para juri untuk saya berbahasa Melayu dan bahasa Inggeris sepanjang presentation ini berlangsung. Baiklah, saya akan mulakan presentation ini dengan satu situasi. Saya merupakan alumni Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor, merupakan pelajar kejuruteraan awam. Semasa saya belajar di KMKJ, pensyarah saya menggunakan alat bantuan mengajar fizikal untuk membantu kami menggambarkan sistem daya 3 dimensi dengan menggunakan lidi, plastisin dan kertas. Selari dengan arus teknologi pada hari ini, kita perhatikan banyak moden teknologi digunakan di dalam kelas termasuk digital teaching aid, iaitu augmented reality. AR is a breakthrough in education, particularly in engineering field, as it facilitates visualization, menggambarkan sistem daya 3 dimensi di dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun, sangat sedikit kajian yang membincangkan mengenai keberkesanan penggunaan AR ini di dalam bilik darjah, terutamanya bagi engineering education. Jadi, kumpulan kami berinisiatif untuk melakukan satu kajian untuk configure a relationship between the simplification of 3D force system lessons and its effect on students' cognitive ability to visualize static mechanics concept. Jadi, the students of KMKG ataupun our samples is lack of cognitive visualization skills which lead to inefficient learning experience for the lesson. So it is essential to address the need to provide students with visual support as teaching aids. Thus, students can develop mental model whilst lowering their cognitive load to process the complex system. Jadi pada hari ini saya pun telah menjadi pensyarah di KMKJ dan saya pun ada my students yang saya perlu ajar mereka. Jadi saya nak cuba untuk mengimprovekan PDP saya dengan menggunakan digital teaching aid ini dan pada hari ini saya akan membentang kepada semua dapatan daripada kajian tersebut. Baiklah. Our objective in this research adalah untuk study the implementation of AR in engineering classroom to scaffold students' understanding of mechanics problem, especially in 3-dimensional force system. Second, we want to provide a comparative data regarding the effectiveness of physical and digital teaching aids in 3-dimensional force system lesson. Our research hypothesis is the implementation of digital teaching aid, iaitu augmented reality AR, increases the effectiveness of 3D force system lessons, and it is a directional hypothesis. For the scope and limitation dalam research ini, participants from an engineering foundational college possesses the same educational background. Kami hanya ambil pelajar yang ada same educational background. Alright, kemudian the effectiveness of AR in engineering mechanics lesson is defined by measuring improvements in students' results through a set of tests. Kami improve the students, kami perhatikan the effectiveness itu melalui assessment sahaja.
Faktor lain dekat luar, kami tak tengok. Alright. For the research framework, kami ambil adaptasi daripada TPACK, iaitu Technology, Pedagogy, Content Knowledge, yang mana founded by Coeller in 2013. Also, Mobile Augmented Reality Education, proposed by Igui Zui in 2015. Kita combine kedua-dua framework ni, yang mana kita percaya untuk kita menghasilkan satu PDP yang berkesan kepada pelajar, kita kena menghasilkan kita kena stimulatekan satu educational environment yang mana educator, technological, pedagogy itu penting. Alright, untuk kita hasilkan the educational environment. Kemudian kita kena calibrate juga kita punya content knowledge dengan pelajar punya level of understanding ataupun learners competency dekat situ. Kita kena calibratekan agar mereka sama supaya PDP akan jadi lebih berkesan. For the methodology, our samples are engineering background students from basic engineering course and mechanical engineering course. For the participant, 26 students from basic engineering, 30 students from mechanical engineering, a total of 56 students throughout this research. For the research design, macam mana kita design research ini? Para pelajar ini dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu experimental and control group, yang mana di sini kita tengok M1 dan B1 adalah control group. Alright, M2 dan B2 adalah experimental group. Di awal research ini, kesemua experimental dan control, dua-dua dia diajar menggunakan physical tool untuk introduction kepada topik daya tiga dimensi. Kemudian pada second hour of the tutorial, M1 and B1, dia terus pakai physical aid menggunakan lidi dan plasticine sampai habis. M2 dan B2 kita ubah kepada digital aid, iaitu menggunakan augmented reality. Selesai sahaja tajuk 3D Force, 3D Force itu, pelajar-pelajar ini akan ditest menggunakan satu assessment yang sama untuk kita kaji keboleh dia punya berkesan ataupun tidak, ataupun dia dapat ke tak gambarkan force tersebut, dan datanya kami analyse. Okay, for the research context, effectiveness of AR over existing physical teaching aids in engineering lessons and three-dimensional force system topic is chosen. Kenapa kita pilih tajuk ni? Kerana due to its low passing rate from previous years. Alright, jadi that's why kita fokus pada tajuk ini. For the data collection method, it is since this is a quantitative study, we relies heavily on the close-ended questions that shall provide a measurable results. As well as the data analysis method pula, kita menggunakan hypothesis analysis technique via comprehensive comparisons of all percentages score markah assessment diorang tu. Bagi findings pula, these are the grading system yang kami apply dalam research ini menggunakan Malaysian Matriculation Grading System. Pelajar-pelajar akan dibahagikan mengikut range of achievement, iaitu excellent, daripada A sampai B+, diikuti oleh good, B sampai C+, pass and fail. Alright. Jadi setelah kami ajar menggunakan physical tool, digital tool dan buat test, inilah result yang kami dapat. Dan untuk findings for this research, kita bahagi mengikut aliran course B dan course M. Kenapa? Sebab kita nak lebih dampak dia punya efek pada aliran tersebut. Kalau kita tengok dia sebagai sekali control dan eksperimen, kita tak boleh nak kita macam tak dapat nak variasikan result tersebut ataupun menggunakan result tersebut kepada aliran yang sepatutnya. Okey, bagi course B, kita tengok dekat sini, bagi course B, 61.5% students able to achieve excellent grade untuk experimental group yang menggunakan augmented reality tadi. Alright, 30% pelajar daripada control group pula yang menggunakan physical aid tadi dapat excellent grade pada range A until B+. Alright, dan kita tengok dekat sini, course B shows the distribution of the grade skew towards the higher grade. Kebanyakannya bagi course B, the skew towards the higher grade di antara A sampai B+ for experimental group. Dan the difference kat situ kita boleh kata it is a significant difference, yeah, because 30% difference for the excellent grade recorded, and it is interpreted as a positive response in this research. Manakala bagi course M pula, menariklah masa kami menjalankan research ini, kerana the percentage of student yang dapat yang dapat excellent grade sama, control, eksperimen. Dia lain pula ceritanya bagi course M ni. 40% pelajar berjaya berada di dalam excellent grade bagi course M. Jadi untuk kita nak bezakan pencapaian mereka, kita tengok kepada good pula, yang dapat good.
kita boleh perhatikan kat sini 33% pelajar berada dalam range good dan juga bagi experimental group dan juga 20% bagi control group berada dalam good. Walaupun difference dia hanyalah 10%, kita mungkin nampak kecil but still it still exceeds the control group. Dia punya pencapaian tu still exceed the control group walaupun hanya sedikit. Baiklah, bagi discussion, kami akan menjawab the research question dalam kajian ini. Yang pertama, does the implementation of AR enhance student understanding portrayed by students' result? Adakah AR ni enhancekan diorang punya pemahaman yang digambarkan oleh results assessment yang tadi tu? Alright. Jadi, dekat sini kita boleh tengok, dengan menggunakan AR tadi, experimental group, dia dapat delivers instant reaction. Okay, realistic approach, improve special abilities. Diorang tak perlu diorang perlu fikiran kepala, tapi dia dibantu, disokong, di-scaffold oleh penggunaan augmented reality sebentar tadi, yang mana boleh mengimprovekan students punya achievement. Kemudian, students readiness to learn and engage in AR lesson, kita boleh nampak benda tu, dia bersedia dan dia nak belajar di situ. Okay. And then we can see that AR integrated lesson can facilitate independent learning and it is supported by Mobile et al. Okay, yang research question yang kedua pula, kami boleh jawab di sini yang the differences antara experimental dan control tadi indicate the knowledge that practical and visualization skill acquired by the students. Kerana apa? Dia menggunakan semua sensor dia. Sensory dia pandang, dengar, pegang masa kita menggunakan AR tadi. Video kat situ, contoh kami guna dalam kelas lah. Baiklah. And it is supported by Nesterov et al. In 2017 yang educational process ni becomes more attractive dengan digital intervention untuk student dalam this digital era. Bagi conclusionnya di sini, okay, kita penggunaan AR ini membantu untuk foster better understanding and enhance students' performance dan juga the hypothesis outlined in this research is accepted because in fact AR increase the effectiveness of teaching and learning in 3D4 system lesson. Alright, that's all from me. Thank you. Dipersilakan para juri untuk mengajukan soalan. Okay, thank you, Madam. So we will talk about the AR, augmented reality. This is related IR 4.0, right? But we can also know about the problem such as not have peranti and also internet problem. So what happen if one to use the issue as a problem? If one is that all? Okay. So alright, betul kata doktor yang memang ada masalah seperti pelajar tak ada peranti yang boleh digunakan. Tetapi sebelum kami menjalankan research ini, kami perhatikan paling tidak pun para pelajar pada hari ini mesti ada handphone. Dan juga augmented reality ni dia tak perlukan internet, jadi dia hanya perlukan smartphone sahaja untuk kita gunakan dia. Kita ada perlukan smartphone sahaja, tak ada internet. Dia kalau tak ada smartphone pun dia boleh punya kawan dia. Macam tu. So kita boleh menggunakan telefon pintar untuk mereka gunakan augmented reality ini. Alright. Okay, cumanya dia ada kekangan dari segi data lah. I mean memory phone. Okay. Okay, ia adalah open source application yang mana boleh di-download. Contoh yang kami pakai di sini adalah GeoGebra. Ianya boleh di-download secara percuma. Alright, dan juga ia kalau dia tak menyimpan data pun, kalau kita tengok kat situ, dia hanya akan mengeluarkan image sahaja untuk pelajar. Okay, boleh gambarkan di sini kedudukan force, di belakang negatif Z contohnya, ataupun di negatif Y. Jadi dia dapat gambarkan, hanya dapat tengok gambar tu, kemudian dia akan buat assessment mereka pun. Doktor. Alright. Okay, satu saya nak tanya sikit tentang instrumen penilaian keberkesanan tu. Boleh tak terangkan sedikit tentang aspek instrumen tu, macam mana cara penilaian, kemudian kesahan dan kebolehpercayaan instrumen berkenaan. Terima kasih doktor. Bagi instrumen penilaian, kami menyediakan satu soalan yang berbentuk close-ended yang mana telah di-verify oleh pensyarah cemerlang sesuai dengan matrikulasi punya silibus. Kemudian kami berikan pada pelajar, kami hanya analyse markah yang pelajar dapat tu through kami menggunakan Microsoft Excel untuk kita nak tengok dia punya perbezaan-perbezaan jurang markah pelajar.
Okay, maknanya created sendirilah. Okay. Soalan kedua saya dari aspek perbezaan skor keberkesanan tadi, apa yang nampak perbincangan daripada segi skor antara dua kos yang berbeza tu, apa yang Puan kecil minta maaf yang nampak dari aspek itu, boleh saya tahu sedikit perbincangan. Baik, terima kasih. Di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor, kami ada offer 4 aliran, iaitu dua daripadanya adalah Basic Engineering dan Mechanical Engineering. Pelajar-pelajar Basic Engineering, Mechanical Engineering ni mereka belajar benda yang sama, tetapi pelajar-pelajar Mechanical Engineering dia datang daripada sekolah teknik, maksudnya background masa high school dia tu agak berbeza daripada Basic Engineering yang datang daripada sekolah-sekolah sains, sekolah harian biasa macam tu. Jadi that's why dekat sini kita nampak perbezaan results untuk course B dengan course M tadi tu. Kenapa kita bahagikan dua? Kerana mereka belajar tajuk yang sama, tapi kita nak project dia untuk kepada pentaksiran akhir nanti, projection yang berbeza. Kita boleh kata kat sini kalau TOV mereka tu lain antara dua subjek ni. Jadi that's why kita bahagikan terus course B dengan course M. Jadi kita boleh terus tengok, boleh kita bagi kat pesyarah dia yang ni untuk pelajar ni punya results macam tu, Doktor. Okay, terima kasih Tania. Okay, terima kasih banyak, Doktor. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang pertama. Seterusnya, dipersilakan pembentang yang kedua, iaitu Puan Nur Adila binti Abdul Aziz dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan tajuk Penggunaan Promo Toolkit dalam Pembelajaran Topik Projectile Motion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nur Adila binti Abdul Aziz daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Hari ini saya akan berkongsi berkenaan penggunaan promo toolkit dalam pembelajaran projectile motion. Okay, so seperti yang kita tahu, pada era digital ni, kerajaan Malaysia mempersiapkan para pelajar kita bagi menghadapi revolusi 4.0 lah. Okay. Namun begitu, pembelajaran tanpa alat bantu mengajar yang mencukupi menghalang guru memberikan pendidikan yang berkualiti lah kepada pelajar kita. Jadi pendekatan yang saya gunakan dalam kajian kali ini adalah menggunakan elemen berasaskan simulasi digital. Okey, saya menggunakan promo toolkit untuk intervensi pada kali ini. Promo toolkit ni pada asasnya adalah suatu fail dengan pautan kepada 5 aplikasi pembelajaran interaktif yang dikongsi melalui Telegram menggunakan QR code. Kit ini ibarat one stop center yang membolehkan pelajar membuat rujukan berkaitan topik projectile motion. Okey. Refleksi amalan PDP pada masa lalu, sukatan kurikulum fizik matrikulasi semester 1 mengandungi 9 topik besar, manakala projectile motion ini berada dalam topik kedua, iaitu topik kinematics of linear motion. Jadi objektif dalam sukatan pelajaran fizik ini menghendaki pelajar menyelesaikan masalah berkaitan projectile motion yang terbahagi kepada 2, iaitu half projectile motion dan full projectile motion. Okey, yang mana dari pengalaman kami sebagai pesyarah, pelajar kurang berminat dan kurang fahamlah berkenaan
pergerakan half projectile motion dan full projectile motion ni apabila diterangkan secara tradisional menggunakan kaedah chalk and talk, kaedah video, kita tunjukkan video, dan kaedah kit model guide and bullet. Okey, seperti gambar jadi sebelah lah. Okey. Jadi secara ringkasnya, kenapa kita memilih topik ini adalah kerana projectile motion ini sukar difahami oleh pelajar kerana mereka tidak dapat membayangkan dengan jelas pergerakan projectile motion tersebut apabila diajar secara kaedah konvensional. Kuliah dan tutoran tidak dapat membantu juga kerana mereka lebih kepada teori, manakala kelas-kelas amali pula lebih tertumpu kepada laporan eksperimen dan merekod data sahaja. Jadi fokus kajian dan isu keprihatinan di sini adalah walaupun penggunaan kit model guide and bullet ini dilihat agak menarik juga, namun penggunaannya agak terbatas kerana satu kumpulan hanya akan dibekalkan satu set sahaja, yang mana mereka terpaksa berkongsi dengan rakan-rakan lah bagi menggunakan kit ini. Okay? Manakala penggunaan video hanya melibatkan pembelajaran satu hala sahaja. Kaedah chalk and talk pula tidak dapat menarik minat pelajar kerana hanya memberikan image statik yang mana pelajar kurang memahami lah pergerakan tersebut. Okay. Maka fokus kajian kita adalah menggunakan promo toolkit sebagai alat bantu mengajar bagi membantu para pelajar lebih memahami pergerakan projectile motion melalui penggunaan simulator yang lebih interaktif. Jadi objektif kajian saya pada ini adalah menentukan tahap pencapaian pelajar selepas menggunakan promo toolkit, menentukan pandangan pelajar tentang penggunaan promo toolkit, dan yang ketiga menilai keberkesanan kos promo toolkit berbanding menggunakan model guide and bullet. Pelaksanaan kajian adalah saya menggunakan model kajian tindakan Chemist and McTaggart, iaitu merancang, melaksana, memerhati dan membuat refleksi lah. Okay. Pada awalnya seramai 54 orang pelajar. Pelajar-pelajar ini adalah daripada kelas saya sendiri yang terdiri daripada 16 orang pelajar lelaki dan 38 orang pelajar perempuan daripada program 1 tahun modul 2 semester 1 jurusan Sains Fizikal, program matrikulasi sesi 22-23, yang mana pelajar-pelajar ini diberikan slide borang soal selidik yang bertanyakan berkenaan topik yang sering difikirkan sukar oleh mereka. Okay, melalui dapatan borang soal selidik itu, saya mendapati pelajar paling ramai tidak fahamlah topik projectile motion, maka saya memilih topik inilah. Okay, maka saya memutuskan untuk menggunakan promo toolkit lah sebagai intervensi dalam kajian ini. So kajian ini dijalankan sebanyak 2 gelung. Gelung pertama, pelajar diajar menggunakan kaedah tradisional, iaitu secara biasalah chalk and talk, video, kit model guide and bullet, selama 1 jam tutoran lah. Okay, kemudian diberikan ujian pra. Pada gelung kedua, saya menukar kaedah, iaitu menggunakan projectile motion toolkit, dan gelung kedua ini juga selama 1 jam menggunakan soalan yang sama juga. Saya meminta pelajar menjawab ujian pos. Okay. Okay, berikut adalah bagaimana menggunakan projectile motion toolkit lah. Okay, okay, jika dilihat simulator ini boleh menukar ketinggian. Dia dia ulang-ulang, sorry.
Okay, so keistimewaannya kita boleh ubah ketinggian, ubah sudut, dan yang paling best kita boleh ubah objek yang akan kita lepaskan daripada cannon tersebut. Okay, berbanding menggunakan kit model guide and bullet, kita hanya boleh mengubah sudut sahaja. Okay, tidak boleh ubah ketinggian. Jika kita guna simulator ini, kita boleh berinteraksi berkali-kali secara percuma di mana-mana sahaja, bila-bila masa, dengan telefon pintar masing-masing. Jadi pelajar tidak perlu lagi berkongsi lah dengan rakan-rakan mereka untuk menggunakan simulasi ini. So ini adalah pergerakan half projectile motion. Okay, jadi pelajar boleh nampak pergerakan half projectile motion. So kita boleh tukar sudut, dan saya pilih manusia pula untuk dilepaskan daripada cannon ini. Okay. Ini adalah simulasi full projectile motion. Okay. Apabila kita menurunkan tu, kita boleh tunjukkan pergerakan full projectile motion lah kepada pelajar. Okay. Setelah menjawab ujian pos, pelajar diminta untuk melengkapkan borang soal selidik dan pemerhatian dijalankan lah. Okay. Daripada dapatan kajian gelung pertama, purata pelajar mendapat markah lebih daripada tu adalah 6, manakala gelung kedua adalah 9 lah. Okay. Purata pelajar mendapat 9/10 lah. Lebih daripada 90% pelajar mendapat 9/10. Manakala gelung pertama purata markah hanyalah 6/10. So jika dilihat di situ, gelung kedua 94% pelajar mendapat markah yang cemerlang lah. Okay. Okay, pandangan pelajar berdasarkan soal selidik skala Likert. Soalan pertama, 87% pelajar bersetuju menggunakan aplikasi Promo Toolkit bagi mempelajari tajuk projectile motion. 94% pelajar bersetuju Promo Toolkit memudahkan konsep tajuk projectile motion. 96% pelajar bersetuju Promo Toolkit mudah digunakan. 92% pelajar bersetuju menggunakan Promo Toolkit menjadikan pembelajaran lebih jelas. Okey, jadi pada asasnya jika dilihat keseluruhan pelajar berpuas hatilah dengan penggunaan Promo Toolkit. Dari segi keberkesanan juga, keberkesanan kos juga, model guide and bullet menelan kos RM50 per set, manakala Promo Toolkit pula percuma. Penggunaan model guide and bullet 1 jam, Promo Toolkit bila-bila masa, dan milik pelajar. Manakala dari sudut ciri Promo Toolkit, pelajar boleh tukar ketinggian, sudut dan objek lah. Manakala model guide and bullet hanya boleh tukar sudut sahaja. Okay, so sebagai kesimpulan, Promo Toolkit ni boleh dikatakan berjaya lah, kerana ujian pra dan ujian pos menunjukkan peningkatan yang agak ketara. So itu sahaja. Sekian, terima kasih. Dipersilakan para juri untuk mengajukan soalan. Okay, tadi Puan ada explain yang ada 2 cycle of the action research, gelung 1 dan juga gelung 2 kan. Boleh bagi tahu saya dalam cycle 1 tu apa intervention yang digunakan? Yang cycle 2 tadi saya nampak apa Promo Tools itu kan ya. Cycle 1 tu? Cycle 1 tu hanya menggunakan kaedah biasa lah. Oh, kaedah biasa. Okey. Kalau AR seharusnya dalam cycle 1 tu kita dah guna Promo Toolkit tu. Bila ada satu masalah dalam Promo Toolkit tu tadi, kita kena improvekan dia untuk kita hasilkan cycle 2. Tapi nampak okey lah kan. So tadi dalam finding so ada cerita berdasarkan quiz dan juga berdasarkan soal selidik kan. So ada tak nampak masalah-masalah yang berlaku juga dalam sepanjang proses tu?
Macam tak ada masalah. Tak ada masalah lah. So kalau macam tu sebenarnya dah enough dah, just only one cycle. One cycle. Baik. So kiranya dia dapat apa-apa dan sebagainya. And then saya lihat tu dalam ni juga tak refleksi tak adalah. Sepatutnya kalau boleh cerita sikit refleksi ada, tapi macam ringkas. Mungkin kena cerita refleksi as a teacher, sebagai students, apa yang dia dah dapat dan sebagainya. Tapi baguslah sebab promo tool sikit ni dia dah dapat membantu. Okay? Thank you. Terima kasih Dr. Dah tu je. Kemudian sebenarnya dalam dewan ni semua dengar jugalah action research ni kita boleh convert to innovation. So from the intervention tadi tu yang promo tools ni, why not dijadikan sebagai intervensi untuk innovation? Tadi dia nampak MyIPO dah buat MyIPO ke? Dah buat MyIPO. Masuklah petani inovasi, duduk kat atas terus. Okay? Next. Gunakan ni untuk next year. Okay, thank you. Terima kasih. Tak ada dah habis. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang kedua. Seterusnya, dipersilakan pembentang yang ketiga iaitu Puan Mulyani binti Muhammad Effendi dari Kolej Matrikulasi Johor dengan tajuk Penggunaan Video Ilustrasi dalam Menerangkan Proses-proses bagi Topik Coordination. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Mulyani binti Muhammad Effendi mewakili kumpulan kami untuk membentangkan kajian kami iaitu penggunaan video ilustrasi VI dalam menerangkan proses-proses bagi topik coordination. Okey, seperti mana yang kita tahu, biologi ini adalah subjek yang susah kerana mempunyai proses-proses yang kompleks untuk dipelajari. Jadi platform yang bersesuaian amatlah penting untuk menjadikan pembelajaran biologi ini berkesan dan juga efektif. Salah satu platform yang selalu digunakan dan terbukti berkesan adalah video pengajaran, di mana video pengajaran ini mampu untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan penguasaan pelajar dalam sesuatu topik. Okay, video pengajaran juga mudah dimuat naik di media sosial untuk tujuan kemudahan pelajar untuk mengakses video tersebut. Selain pada itu, video pengajaran ini juga dibina berdasarkan silibus yang telah ditetapkan. Okay. So sebelum menjalankan kajian kami telah mengadakan ataupun melaksanakan beberapa kaedah mengenal pasti masalah ataupun isu dalam terhadap pelajar dan juga pensyarah terhadap topik inilah. So antara kaedah kami laksanakan adalah temu bual, di mana kami telah menemu bual pensyarah biologi dan ternyata mereka mengatakan bahawa topik coordination ni mempunyai kekangan masa untuk menerangkan secara mendalam. Okay, so sememangnya kekangan masa itu menjadi salah satu faktor utama dalam masalah inilah. Dan seterusnya, soal SIDAT juga telah diedarkan kepada pelajar untuk mengetahui masalah mereka berkenaan dengan topik ini. Data menunjukkan 100% mereka mengatakan bahawa topik coordination ini adalah sangat sukar untuk difahami dan memerlukan masa yang lama untuk difahamilah dan diselami dan ditelitilah. Okay? Dan seterusnya, kami juga telah mengadakan pemerhatian di mana kami memerhati mimik muka pelajar ketika proses PDP berlangsung dan juga ketika mereka menjawab soalan berkaitan dengan topik coordination ini. Okay. So ini adalah data di mana menunjukkan 100% mereka pelajar setuju bahawa topik coordination ini adalah topik yang sukar untuk dipelajari untuk semester 2 ini. Okay. So kajian kami mengobjektifkan secara umumnya adalah untuk meningkatkan penguasaan pelajar SDS, okay, bagi topik transmission of impulse
along Axon dengan menggunakan VI, video ilustrasi, dan secara khususnya objektif kami adalah untuk membantu pelajar mengenal pasti, menyatakan channel dan juga proses yang terlibat dalam transmission of impulse ini. Selain pada itu, objektifnya adalah untuk meningkatkan minat mereka dalam topik inilah dan juga serta motivasi mereka untuk menjawab soalan berkaitan dengan topik ini. Okay. So kajian kami telah memfokuskan kepada topik coordination, subtopik transmission of impulse along Axon, dan dengan menggunakan VI iaitu video ilustrasi yang dibangunkan sendiri oleh pensyarah mengikut silibus matrikulasi. Sasaran kumpulan kami adalah kepada 23 orang pelajar jurusan sains komputer yang mempunyai markah PSPM sederhana. Jadi teori pelaksanaan tindakan kami adalah berdasarkan gelong kajian tindakan Chemist dan McTaggart, di mana pada fasa pertama tinjauan awal kami mengenal pasti bagaimana cara untuk meningkatkan penguasaan pelajar untuk topik ini. Dan masa fasa kedua pula merancang tindakan di mana kami mengedarkan soal selidik, temu bual kepada pelajar untuk mengenal pasti apa masalah mereka berkenaan dengan topik ini. Dan daripada data tersebut kami telah mengenal pasti ataupun dapatlah apa langkah yang seterusnya kami perlu buat. Dan selepas itu kami melaksanakan tindakan dan memerhati di mana kami decide untuk membina sendiri video pengajaran berkaitan dengan topik yang pelajar katakan susah tadi. Okay? Dan seterusnya adalah fasa yang terakhir adalah mereflect, di mana kita melihat dari segi pemerhatian pelajar, minat pelajar bila PDP topik coordination ini berlangsung serta ketika mereka menjawab soalan berkaitan dengan topik ini. Okay. Pelaksanaan tindakan kajian kami adalah berasaskan kuis selepas PDP, pemerhatian semasa PDP dan juga soal sidik kepada pensyarah dan juga pelajar. So, antara kelebihan ataupun serta ciri-ciri untuk video ilustrasi VI ini adalah dia dibangunkan sendiri oleh pensyarah matrikulasi. Jadi silibus yang digunakan adalah berdasarkan silibus matrikulasi lah. Dan dia menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami. Selain pada itu, dia hanya video ini dia hanya dirakamkan dengan menggunakan telefon bimbit dan juga rajah ilustrasi. Selain pada itu, video ini boleh ditonton dengan menggunakan pelbagai peranti dan salah satu yang penting kelebihan untuk VI ini adalah pelajar boleh mengulang tayang video tersebut di luar waktu PDP. Dan selain pada itu, mereka boleh laras kelajuan, boleh memberhentikan dekat situasi ataupun topik-topik mana yang mereka nak salin nota ataupun lukis gambar rajah. Okay. Catatan alih ke pelaksanaan kajian kami adalah dimulakan dengan PDP waktu kuliah, di mana kaedah konvensional telah dijalankan dengan penerangan topik coordination dengan hanya menggunakan PowerPoint. Seterusnya kuis diedarkan dan daripada dapatan kuis tersebut pensyarah memutuskan bahawa akan membina video ilustrasi berkaitan dengan topik yang diajar. Okay, dan setelah itu video ilustrasi yang telah dibina tersebut akan dihantar ke pelajar melalui media sosial, contohnya YouTube ataupun Telegram terus. Okay. Dan seterusnya pelajar diberi latihan ujian pengukuhan dan dikendaki untuk menjawabnya. Daripada secara kasarnya pemerhatian dan dapatan kajian kami adalah dari segi perbandingan kuis dengan ujian pengukuhan, pemerhatian kepada terhadap pelajar semasa PDP berjalan, semasa mereka menjawab soalannya, dan juga dari segi soal sidik, persepsi pelajar terhadap penggunaan VI. Okay, dari segi perbandingan antara markah kuis dan juga markah ujian pengukuhan, kita dapat lihat terdapat peningkatan ujian pengukuhan, dan perbezaan minnya mencatatkan sebanyak 62.6% peningkatannya. Jadi ternyata bahawa video VI ini telah memberi kesan yang positif lah terhadap penguasaan pelajar terhadap topik coordination ini. Dan daripada dapatan pemerhatian juga kami dapati semasa proses PDP topik coordination ini dijalankan dan juga semasa
soalan diajukan kepada pelajar berkaitan dengan topik ini, pelajar semakin bersemangat untuk menjawab soalan sebab mereka tahu jawapannya berdasarkan menggunakan video kami itu. Okay? Selain pada itu, kita dapat tengok juga pelajar suka meminta video untuk topik-topik yang lain pula. Berbanding dengan meminta nota, meminta buku teks, so mereka lebih meminta video. So daripada pendapatan sosial sidik pula, kita dapat simpulkan hampir 90% pelajar setuju bahawa kandungan pelajaran di dalam VI ini memudahkan mereka untuk mengulang kaji berulang-ulang di luar waktu PDP. Okay? Dan 100% mengatakan VI ini boleh digunakan pada pelbagai peranti. Okay? Refleksi dan kesimpulan, kita dapat simpulkan bahawa video ilustrasi bagi topik Transmission of Impulse along the axon membantu meningkatkan pengetahuan dan pengasuhan topik ini dengan mudah dan berkesan. Dan seterusnya, VI ini mampu untuk dijadikan sebagai pembelajaran secara kendiri untuk menarik minat pelajar dalam mempelajari topik coordination secara khususnya dan secara dalam biologi secara umumnya. Okay. Rancangan masa hadapan kami adalah untuk membina VI, video ilustrasi untuk topik-topik yang lain serta menggunakan rajah ilustrasi yang lebih berwarna-warni 3D untuk menarik pelajar minat untuk melihat video tersebut lagi, serta menambahkan subtitle untuk dalam video tersebut untuk cater pelajar yang mungkin tidak dapat menangkap apa penerangan yang dalam video ilustrasi tersebut. Jadi mereka boleh bacalah subtitle tersebut. Okay? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Para pembentang, para juri, seterusnya hadirin sekalian, dialu-alukan kehadiran Puan Zuria binti Sulaiman, Pengarah Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, serta Puan Nur Aisyah binti Syafi'i, Ketua Jabatan Sastra Ikhtisas dan Sains Sosial Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang ketiga. Dipersilakan para juri untuk mengajukan soalan. Okey, pertama sekali tahniah disebabkan kerana telah menghasilkan video ilustrasi ini kan. Okey, saya nak tanya sejauh manalah daripada video yang dibuat tadi ni, tadi kita adalah dapatan finding yang dah tunjukkan pelajar minat, suka dan sebagainya kan. Tapi agak-agak dari segi jangka masa panjang agaknya, adakah mereka akan rasa boring dan sebagainya? Video ni adakah satu ataupun ada beberapa siri dalam pembikinan tu? Sebab tu saya kata tadi dalam slide ni saya kata untuk rancangan masa hadapan kami akan menggunakan video ini untuk membina video untuk topik-topik yang lain, untuk menambah serta menggunakan rajah ilustrasi yang mungkin lebih berwarna-warni, 3D. So daripada situ setiap perubahan tu kami akan tambah baik lah. Okay, very good. So itu sebenarnya ialah cycle 1. Cycle 1, yes. Katalah tiba-tiba sekarang ni dalam proses ni ada kata pelajar, madam macam boring lah, tak apa-apa kan. So ambil itu sebagai satu ni input untuk dibuat dalam cycle 2. So cycle 2 same lagi dalam video ilustrasi, tapi mungkin ditambah baik dengan illustration with the colouring whatever lah, macam benda kan. So itulah penambahbaikan dalam kajian tindakan. Bolehlah untuk akan datang cadangan saya. Okay. Ini idea ni daripada zaman PKP ke ataupun baru-baru ni je muncul intervensi ni? Lebih kurang zaman itu, tapi kami tak laksanakan masa waktu itu. Baru-baru ni baru kami laksanakannya. Okey. Doktor, saya nak tambah boleh. Tujuan kami mengadakan satu kali je gelung chemistry target tu adalah dari segi kekangan masa lah, sebab topik coordination ni panjang, besar, luas. Jadi hanya diperuntukkan lebih kurang 2 minggu saja untuk habiskan silibus proses-proses yang ada dalam ni. Jadi sebab itulah kami hanya menjalankan satu kali je gelung tindakan tu. Sebenarnya kajian tindakan ni dia tak perlu banyak gelung pun. Kalau sekali pun dah selesai memadai.
Tapi untuk next, misal kata ada orang akan cakap kan, kita kena buat pelajaran yang sama ke? Tak semestinya. Kita guna, sebab kajian tindakan ni kita kena ubah kita punya mindset. Kita fikir kajian tindakan tu kita buat kena berjaya. No, kajian tindakan ni ialah reflection daripada kita as educator. Kalau kita nampak tak bagus, so untuk next punya, kan macam kelas ini tak ada student sama, berubah-ubah kan. Betul. Pelajaran yang seterusnya kita akan buat cycle tu berdasarkan daripada tadi ni, berdasarkan yang pelajar lama dulu dia kata begini. Maka sebagai lecturer, apa refleksi kita? Oh rupanya kita buat ni tak cantik lah, tambah baik. Dulu tak ada warna, sekarang ada warna-warni. Yes. Itulah dia refleksi. Itulah, tapi bila orang sebut AR ni, kata orang wajib berjaya, cemerlang, tidak seperti semestinya. Faham. Okay. Ada lagi? Nak tanya saya juga? Boleh saya jawab? Okay, terima kasih. Okay, thank you. Sebentar tadi berakhirnya sesi pembentangan selari 2 bagi kategori penyelidikan. Banyak ilmu baru yang kita perolehi pada hari ini. Semoga setiap kumpulan akan beroleh kejayaan. Terima kasih diucapkan kepada semua kumpulan dan terima kasih juga diucapkan kepada para juri. Sebagai tanda penghargaan, akan disampaikan sijil kepada para pembentang. Untuk itu, dipersilakan yang berusaha Puan Zuria binti Sulaiman, Pengarah Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, diiringi oleh Puan Nur Aisyah binti Syafi'i untuk menyampaikan sijil kepada para pembentang. Dipersilakan Puan Siti Najwa binti Nazar, Puan Nur Adilah binti Abdul Aziz, Puan Nur Adilah binti Abdul Aziz, Puan Mulyani binti Muhammad Effendi, terima kasih diucapkan kepada Puan Zuria binti Sulaiman di atas kesudian menyampaikan sijil kepada para pembentang sebentar tadi. Hadirin sekalian, sekian sahaja perjumpaan kita untuk sesi pembentangan selari 2. Mohon maaf sekiranya ada tersalah kata sepanjang pengendalian sesi pembentangan ini dijalankan. Sekian, terima kasih.